Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini saya ingin melaporkan kajian kes sejarah Perjanjian Bangkok 1909. Tajuk: Perjanjian Bangkok 1909. Pengenalan. Perjanjian Bangkok 1909 ditandatangani oleh British dan Siam pada 10 Mac 1909. Perjanjian ini memberikan kesan besar kepada negara-negara Melayu Utara seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Perjanjian ini membuka laluan kepada British untuk menguasai negara kita tanpa gangguan daripada kuasa luar yang lain. Rentetan peristiwa Perjanjian Bangkok 1909. April 1907. Rundingan antara pihak British dengan Siam bermula selepas perjanjian ini diusahakan oleh penasihat am bagi kerajaan Siam, Sir Edward Strobel, dan Ralph Paget bagi wakil British. Sir Edward Strobel merupakan seorang Yahudi Amerika yang dilantik Raja Siam bagi hubungan luar. Pada Jun 1907, Pejabat Tanah Melayu Jajahan membenarkan usaha perundingan ini. Pada 13 September 1907, Strobel menemui Putera Damrong Raja Nubar, iaitu Menteri Dalam Negeri Kerajaan Siam yang memangkung tugas Raja Siam ketika Raja Chulalongkorn mengadakan lawatan ke luar negara. Putera Damrong memarahi Strobel kerana cuba menjejaskan keutuhan wilayah Siam. Namun begitu, Strobel tidak kecewa dan ingin memaklumkan hasratnya kepada Raja Chulalongkorn apabila baginda tiba. Pada November 1907, hal tersebut disampaikan kepada Raja Siam dan Raja Chulalongkorn mempersetujui cadangan beliau dengan menyerahkan Kelantan dan Terengganu sahaja kerana keadaan di negeri terbabit tidak dapat dikawal dan tidak tentera. Strobel berulang-alik di Istana Raja Siam dengan menyampaikan hasrat British untuk menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara seperti Kedah, Terengganu, Perlis, Kelantan, Sentul dan Patani. Malang sekali cadangan Ralph Paget dan impiannya tidak tercapai atas hanya negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu sahaja dipersetujui. Wilayah Patani harus dikorbankan kerana kerajaan Siam mempunyai kepentingan di wilayah tersebut tidak mempunyai sultan selepas Raja Siam menangkapnya. Dalam memperkukuhkan alasannya lagi, wilayah tersebut telah dihuni masyarakat Siam manakala Kelantan dan Terengganu mempunyai jumlah masyarakat Siam yang sedikit. Pemberian negeri-negeri ini juga disebabkan negeri terbabit mempunyai sultan dan boleh berdaulat di bawah kerajaan British. Januari 1908 hingga Januari 1909. Draft perjanjian dirangka pada 1908 dan dipersetujui pada bulan Januari 1909. Pada 10 Mac 1909, perjanjian ditandatangani oleh wakil British Ralph Paget dengan wakil Siam iaitu Putera Dewa Wongsi Waroprakan yang juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam. Kesan Perjanjian Bangkok 1909. Kelantan kehilangan wilayah Tabal iaitu yang kini dikenali sebagai Takbai dan ditukarkan dengan daerah Reman. Patani, sebahagian wilayah kerajaan Reman, dilegeh di mana jajahan Tanah Merah, Pasir Mas, Jeli dan sebahagian daerah Betong diserahkan kepada Kelantan dan Perak sebagai pertukaran daerah Tabal. Perlis pula kehilangan wilayah Pujoh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis. Protokol itu jelas bahawa bukan sahaja memindahkan 4 buah negeri tersebut, malah mengubah penyesuaian besar kepada sempadan negeri yang sedia ada ketika itu. Tujuan pemindahan bagi memindahkan lembah sungai negeri-negeri tersebut. Kira-kira 15,000 orang Melayu di Tabal berhijrah ke Kelantan. Siam kehilangan sebahagian dari negerinya. Daerah Tumpat dikekalkan bagi pertukaran dengan Sentul. Ekonomi Siam mula stabil. Kerajaan Siam mula memfokuskan pembangunan ekonomi dan kerajaannya. Kerajaan Siam tidak lagi terbeban atas pergolakan dan pemberontakan di Kelantan dan Terengganu. Cadangan saya sebagai rakyat Malaysia yang prihatin,
Cadangan saya dalam memahami sejarah bangsa Melayu ialah dengan tidak memandang setiap dari mereka mengikut negara. Contohnya seperti bangsa Melayu di selatan Thailand, Indonesia, Kepulauan Sulu dan Filipina. Peradaban Melayu seharusnya dikaji dan dititik beratkan untuk mengambil peranan mengembangkan setiap adab resam mereka di mana mereka berada. Selain itu, dengan penubuhan ASEAN, kerajaan boleh berganding bahu bersama negara lain bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai status alam Melayu. Rumusan melalui kajian tentang Perjanjian Bangkok 1909 ini, dapat saya rumuskan bahawa kedudukan bangsa Melayu sebenarnya melangkaui semenanjung tanah Melayu, di mana terdapat juga bangsa Melayu di kawasan Indochina dan di segenting Kra yang dipisahkan oleh pihak penjajah. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah mengkaji lebih mendalam dan tidak membandingkan bangsa Melayu lain mengikut negara mereka agar mereka tidak melupai akan asal-usul sejarah mereka yang dikaburi oleh sempadan penjajah. Sekian, terima kasih.